Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cikgu, Cikgu, Kamu semua sihat? sehat sihat cikgu. cikgu. Alhamdulillah. Semua dah makan ya sebelum kelas ni? Dah cikgu. Dah cikgu. Okey, bagus. Kamu kena makan supaya kekal bertenaga. Baiklah, cikgu nak tanya kamu semua, boleh nampak tak slide cikgu yang cikgu present ni? Nampak Boleh cikgu? cikgu. Nampak Nampak. ya? Apa yang kamu nampak dalam slide ni? Kuis. Saya Kuis. nampak buah nenas cikgu. Buah nanas, kuis lagi. SpongeBob. SpongeBob. Ya, betul. Nampak banyak kan nanas kat belakang tu? Banyak cikgu. Banyak. Kita panggil banyak nanas ke macam mana Kamu Tak tahu tahu tak? cikgu. Tak tahu. Baik, hari ni cikgu nak ajar kamu semua tentang penjodoh bilangan. Baik, kamu semua pernah dengar tak penjodoh bilangan ni? Tak pernah cikgu. Tak pernah. Okey, tak apa. Hari ni kita akan tahu apa sebenarnya penjodoh bilangan ni. Cikgu akan ke slide seterusnya. Baiklah. Yang pertama sekali, cikgu nak kamu semua tahu fokus pembelajaran dan pengajaran kita dalam kelas kali ini. Baiklah. Yang baju hitam tu, apa nama kamu? Saya Rifki cikgu. Baik, Rifki. Cikgu nak dalam slide cikgu ni adalah matlamat akhir pembelajaran pada hari ini. Cikgu nak kamu baca yang standard kandungan 5.1 tu. Okey, boleh cikgu. Standard kandungan 5.1. Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Bagus, Rifki. Baiklah. Yang seorang lagi tu, apa nama kamu? Nama saya Hakim cikgu. Hakim ya. Okey Hakim, cikgu nak kamu baca yang sebelah dia. Standard kandungan 5.1.1. Memahami dan menggunakan kata penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. Wah, bagus. Hebat ya kamu berdua ni. Darjah 2 pun dah boleh baca dengan lancar. Baiklah, sebenarnya apa yang dia cakap kat sini? Baik, cikgu akan terangkan apa yang sebenarnya dia nak bagi tahu kita kat sini. Pada akhir kelas nanti, jika kamu betul-betul fokus dalam kelas cikgu, kamu akan memahami fungsi dan mampu menggunakan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteksnya. Jadi kamu akan fahamlah apa sebenarnya penjodoh bilangan ni. Okey, kita pergi ke bahagian seterusnya. Baiklah, sebelum kita mula, cikgu nak kamu tengok nota penjodoh bilangan dalam bentuk video yang akan cikgu mainkan sekarang. Kamu semua fokus ya. Boleh Baik cikgu. cikgu. Okey, 1, 2, 3.
Cikgu, tak dengar lah cikgu. Tak dengar? Oh, tak dengar ya. Tak apa, sekejap ya. Cikgu cuba. Hello? Boleh dengar ke sekarang? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, bagus. Terima kasih, Rifki. Suara dah dengar tapi kenapa tak slide tak nampak cikgu? Yang bertajuk penjodoh bilangan. Video tak bergerak. Memang tak bergerak lagi. Kita boleh Sabar ya, Rifki. slide yang teacher sediakan untuk pembelajaran ulang kaji pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan dan penggunaannya? Ianya adalah untuk digunakan sebelum kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Digunakan sebelum kata nama atau sesuatu kata yang menunjukkan jumlah atau bilangan perkataan tersebut. Boleh dilihat contoh pada kotak di bawah itu. Untuk contoh ayat yang pertama, seorang murid. Perkataan yang dipekatkan itu menunjukkan bilangan murid, iaitu seorang ataupun satu orang. Manakala contoh ayat yang kedua adalah beberapa biji limau. Perkataan yang dipekatkan itu ialah biji yang menunjukkan penjodoh bilangan bagi limau. Baik. Setakat ini kamu semua faham ya? Faham, cikgu. Faham cikgu. Bagus. Kita teruskan video ni. Kita tengok beberapa perkataan ataupun beberapa jenis penjodoh bilangan dalam topik untuk belajar tahun 2. Batang. Apa yang dimaksudkan dengan batang? Ianya menunjukkan benda yang panjang. Sila perhatikan perkataan yang teacher hitamkan. Itu menunjukkan kata kunci bagi penjodoh bilangan yang diterangkan. Contoh untuk batang adalah galah, pensel, sungai, lilin. Ini gambar lilin, sebatang lilin. Sebatang sungai dan sebatang pembaris. Kita pergi kepada penjodoh bilangan bentuk. Bentuk ini adalah untuk menunjukkan benda yang kecil yang berlekuk dan melengkung. Contohnya seperti cincin, mata kail dan subang. Perhatikan bentuk gambar di bawah ini. Ini merupakan penjodoh bilangan untuk bentuk. Itu adalah subang. Dan mata kail. Bilah. Benda yang tajam dan runcing. Perhatikan perkataan yang dihitamkan. Itu adalah kata kunci bagi penjodoh bilangan bilah. Contohnya seperti berikut. Perhatikan gambar ini. Sebilah keris, sebilah gunting. Itu adalah contoh-contohnya. Seterusnya, kita pergi kepada penjodoh bilangan kepit yang digunakan untuk benda yang rata, nipis dan tipis. Contohnya seperti shilling, biskut, roti dan kad. Gambar di bawah itu menunjukkan
menggunakan gambar duit shilling, biskut dan juga roti. Jadinya, dalam ayat boleh diberikan contoh seperti sekeping biskut ataupun beberapa keping roti. Seterusnya, kaki. Ini menunjukkan untuk benda yang bertangkai-tangkai, contohnya seperti payung dan juga cendawan. Penjodoh bilangan seterusnya adalah utas. Kegunaan utas adalah untuk menunjukkan benda yang panjang atau berurai. Benda yang panjang dan berurai. Contohnya adalah tali, benang dan dawai. Ini adalah gambar benang dan juga tali. Kuntum. Kuntum ini menunjukkan jodoh bilangan yang khas untuk bunga. Contoh adalah bunga mawar, bunga melur dan pelbagai lagi. Dalam ayat boleh ditulis seperti ini. Ayah menghadiahkan ibu sekuntum bunga matahari. Jadi, itulah pembelajaran yang kita akan pelajari dan kita ulang kaji pada hari ini. Kita akan ulang sekali lagi untuk saya harap kamu semua dapat memahami dan mengingati semula penggunaan-penggunaan penjodoh bilangan melalui video ini. Kamu akan dikehendaki untuk membuat latihan. Baiklah. Kamu semua boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, sekarang boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. Jadi, setelah selesai video tadi, cikgu nak buat sedikit penerangan lah berkenaan penjodoh bilangan. Jadi, sebenarnya penjodoh bilangan ni, apa kegunaan dia? Kegunaan dia adalah untuk digunakan sebelum kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Baik, cikgu nak tanya, apa contoh-contoh penjodoh bilangan yang ada dalam video tadi? Saya nak cuba cikgu. Baik, Rifki. Silakan. Penjodoh bilangan yang saya ingat ada dalam video tadi, bilah cikgu. Bilah. Okey, bagus. Jadi, bilah ni nak guna dengan apa? Yang saya dengar tadi, bilah ni digunakan untuk benda-benda yang tajam cikgu. Contoh, pisau, sebilah pisau. Betul, Rifki. Bagus. Ini menunjukkan kamu fokus semasa video tadi. Baiklah. Hakim nak cuba? Nak cikgu. Okey, silakan Hakim. Penjodoh bilangan yang saya dapat daripada video ialah utas cikgu. Utas, okey. Untuk apa tu utas dia, Hakim? Seutas tali cikgu. Okey, betul. Utas ni adalah untuk benda seperti tali. Okey, bagus. Nampaknya kamu semua fokus dan faham semasa
video tadi dan kamu semua dah faham lah berkenaan penjuru bilangan. Memandangkan kamu semua dah faham, bolehlah kita teruskan pembelajaran kita ke tahap yang seterusnya, iaitu kuis. Boleh cikgu. Okey, bagus. Baiklah, kat sini cikgu ada sediakan 3 jenis kuis, iaitu kuis A, kuis B dan kuis C. Untuk kuis A, kamu dikehendaki memilih betul atau salah. Dan kuis B, kamu perlu mengisi tempat kosong. Dan kuis C pula adalah kuis hotspot. Baiklah, kita teruskan dengan kuis A terlebih dahulu ya. Boleh cikgu. Okey. Soalan aneka pilihan betul atau salah. Pilih penjodoh bilangan yang sesuai. Okey Rifki, cikgu nak kamu baca soalan nombor 1 tu. Okey, boleh Dan cikgu. cuba fikirkan jawapan penjodoh bilangan yang sesuai. Okey, boleh cikgu. Okey, bagus. Soalan nombor 1. Ali membeli tempat kosong minuman berkarbonat untuk menghilangkan dahaganya. Pada pendapat saya, jawapan yang sesuai bagi soalan ni ialah A, cikgu. Buah. Buah, awak pasti Rifki? B, cikgu. Botol. Betul. Okey, nasib baik awak tukar. Okey, kenapa jawapan dia B? Kerana yang pertama sekali, sudah jelas air berkarbonat tu ada di dalam botol Coca-Cola. Jadi memang betul lah jawapan dia B. Jadi kamu semua rasa kenapa A tu salah? Tak sesuai cikgu. Ya, betul. Buah sememangnya tidak sesuai digunakan sekiranya untuk mengisi minuman lah. Dan kita tak nampak pun gambar buah di dalam soalan tersebut. Saya nak tanya cikgu. Ya, silakan. Penjodoh bilangan buah ni seharusnya digunakan untuk apa, cikgu? Buah ya. Buah ni kita boleh gunakan seperti kerusi. Sebuah kerusi. Boleh faham? Maksudnya objek yang Besar dan kita boleh nampak dengan mata dan kita boleh pegang benda tu. kalau sebuah kereta, betul cikgu? Betul Rifki, sebuah kereta pun boleh. Oh, okey, faham cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Baiklah. Kita silakan Hakim untuk membaca dan menjawab soalan ni. Baiklah. Maylin membeli 2 tempat kosong sabun di kedai runcit itu. Jawapan saya B, cikgu. Bungkus. Okey, betul. Betul awak salah Hakim. Kenapa cikgu? Kan dalam bungkusan tu. Ya, betul. Memang dalam bungkusan. Tapi dalam kes ini kita menggunakan buku untuk kita menggunakan penjodoh bilangan buku untuk sabun. Dia memang dikelaskan dalam penjodoh bilangan buku. Baik cikgu, faham. Okey, bagus Hakim. Terima kasih kerana mencuba ya. Okey. Kita tengok soalan yang ketiga pula. Okey. Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Okey. Teruskan Rifki. Soalan 3.
Maksudnya saya kena pilih jawapan berdasarkan gambar lah cikgu. Ya, betul. Terdapat gambar dan sila pilih jawapan yang anda rasa sesuai. Berdasarkan penerangan cikgu dan video yang saya lihat pada permulaan tadi, saya pilih A cikgu. Seekor ikan. Betul, Rifki. Bagus. Bagus, Rifki, ya. Cepat faham. Tapi cikgu nak tanya, kenapa kamu pilih seekor? Sebab seekor ni merujuk kepada bilangan binatang cikgu. Betul. Baik, Kalau bagus. kalau sebuah ni untuk objek macam kereta, kerusi dan sebagainya. Okey, bagus. Nampaknya Rifki dah faham macam mana nak gunakan penjodoh bilangan ni. Baik, seterusnya soalan keempat. Saya cikgu. Okey, silakan. Jawapan saya sebiji bola. Bagus. Pandai Hakim. Betul, sebiji bola. Okey, kita teruskan ke soalan yang kelima. Saya cikgu. Okey, silakan. Saya pilih A cikgu. Sebatang pembaris. Ya, betul. Batang yang digunakan untuk objek yang Panjang. panjang. Seperti dalam nota tadi, ya. Bagus. Okey, dia dah habis kuis A dan kita akan masuk ke kuis B sekarang ni. Okey, dalam kuis B ni, kita perlu mengisi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang sesuai. Okey. Tapi, untuk kuis kali ini, cikgu memang dah tulis jawapan dia. Okey? Jadi cikgu nak kamu baca je jawapan dia, boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. Kamu nampak kan jawapan dalam tu? Nampak. Okey. Jadi siapa nak baca dulu jawapan? Saya Okey, silakan Hakim. sebilah pedang. Bagus. Okey, cikgu akan terangkan untuk setiap jawapan, okey? Kenapa kita ambil bilah untuk pedang? Bilah ni, kata penjodoh bilangan bilah adalah sesuai dan perlu digunakan untuk objek yang tajam. Jadi pedang tajam ke tak? Tajam cikgu. Okey, bagus. Jadi sebab itulah cikgu terus letak bilah kat situ kerana ia paling sesuai antara 4 jawapan di atas. Okey, untuk soalan nombor 2, sila Rifki baca. Okey, baik cikgu. Sepucuk pistol. Okey, cikgu nak tanya. Kenapa cikgu pilih pucuk dekat situ? Kamu tahu ke tidak? Saya kurang faham cikgu. Okey. Hal ini kerana kalau kamu lihat, sekiranya kamu tidak faham apa itu pucuk, kamu boleh tengok 3 jawapan. Bila kita dah guna, tinggal pucuk, batang dan buah. Kamu rasa-rasa sesuai ke batang dan buah digunakan untuk pistol? Tak sesuai cikgu. Okey, betul. Jadi, sebab itulah pucuk yang paling sesuai dan sememangnya pucuk ni digunakan untuk objek seperti pistol. Baiklah, kita teruskan ke slide yang kedua. Okey, ini cikgu akan baca dan terangkan sahaja, boleh? Boleh cikgu. Okey. Soalan yang ketiga, polis itu memasukkan sebutir peluru ke dalam senapang itu. Baik. Cikgu nak kamu ingatlah, penjodoh bilangan butir perlu digunakan dengan kata seperti peluru. Janganlah kamu pergi tulis sebuah peluru pula. Sebab buah ni tidak sesuai digunakan untuk peluru. Nanti kita akan tengok di bawah. Soalan keempat pula, adik sekaligus menghabiskan 10
cucuk sate. Okey, kita nampak kenapa cucuk digunakan untuk sate. Kamu rasalah apa jawapan yang paling logik? Kenapa kita guna cucuk untuk sate ni? Apa yang ada dekat sate ni? Sebab guna lidi cikgu. Guna lidi untuk? Cucuk daging. Betul lah, pandai. Okey. Oleh sebab itu, kita gunakan penjodoh bilangan cucuk untuk sate. Baiklah, soalan yang terakhir untuk kuis B. Ayah mempunyai sebuah rumah sewa di Kuala Lumpur. Inilah cikgu cakap tadi. Kenapa buah tak sesuai digunakan untuk peluru? Buah ni, seperti yang Cik Rifki dah beritahu, dia memang digunakan untuk objek yang besar. Kita boleh nampak dan saiznya lebih besar daripada biasa seperti rumah. Oleh kerana itu, kita gunakan penjodoh bilangan buah untuk rumah. Baik, setakat ni kamu semua faham ya? Boleh ikut cikgu ajar ni? Boleh. Boleh cikgu. Okay, bagus. Maksudnya cikgu, butir ni adalah untuk objek juga tapi objek yang kecil. Ya Rifki, betul. Itulah. Okay, faham cikgu. Dia berlawanan lah. Seterusnya kita lihat kuis C. Ini mungkin kamu belum biasa lagi. Kuis C adalah kuis hotspot. Hotspot ni kita perlu klik pada penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan. Okey, sekarang ni cikgu nak Hakim baca Ya, petikan cikgu. ni. Sempena hari lahir Amira yang ke-10, ibu dan ayahnya menghadiahkan sebuah iPad, seutas rantai emas dan sebuah kamera digital kepada Amira. Amira kelihatan begitu cantik apabila memakai sepasang baju kurung biru lembut dan juga sehelai tudung jenama Aryani. Cikgu okey ke? Cikgu Afi, cikgu okey ke? Mic cikgu off cikgu. Mic cikgu off. Okey, boleh dengar cikgu sekarang? Boleh cikgu. Okey, bagus. Maafkan cikgu ya, dia ada gangguan teknik internet. Okey, Rifki boleh pilih penjodoh bilangan yang anda rasa yang ada dalam petikan. Maksudnya saya kena senaraikan semua ke pilih satu saja ke macam mana cikgu? Senaraikan semua. Okey, saya cuba cikgu. Penjodoh bilangan yang saya jumpa yang pertama, sebuah untuk sebuah iPad cikgu. Seterusnya, seutas rantai emas, utas. Dan sebuah lagi sekali untuk sebuah kamera digital. Lepas tu, sepasang baju kurung, pasang di situ. Dan yang terakhir, sehelai tudung jenama Aryani, helai. Baik, betul Rifki. Jadi sekarang ni kita nak tengok betul ke yang Rifki pilih tadi. Yang pertama, sebuah iPad kan Rifki? Betul, saya pilih yang tu. Baiklah, cikgu akan tekan, cikgu akan klik di penjodoh bilangan dan kita dapat lihat, kita akan tengok sama ada betul atau salah.
betul sebuah. Seutas pula, tengok. Okay, seutas pun betul, bagus Rifki. Tengok sebuah lagi untuk kamera digital. Ya, betul. Seterusnya sepasang ke Rifki? Sepasang cikgu. Sepasang. Dan yang terakhir sehelai. Okey, bagus Rifki. Anda telah meneka semua penjuru bilangan yang ada dalam petikan dengan betul. Tahniah. Terima kasih cikgu. Baiklah, kita tengok soalan yang kedua untuk Oxford ni. Rifki, sila baca petikan tersebut. Pelbagai hadiah yang telah diperoleh oleh Amira, pemberian rakan-rakannya, seperti beberapa jampak bunga, 5 helai baju tea Boboiboy, 5 kotak coklat, 10 naskah buku cerita, serta sebentuk cincin emas istimewa daripada kakaknya dan sebatang pen jenama Parker dari abangnya. Bagus Rifki. Baiklah. Kita akan persilakan Hakim untuk memilih penjuru bilangan yang terdapat dalam petikan ni. Yang pertama, jambak cikgu. Okey. Hakim, cikgu akan terus teka, kita akan terus tengok sama ada pilihan awak betul atau tidak, okey? Baik cikgu. Okey, pertama jambak. Kita akan klik dan tengok. Okey, bagus. Bagus. Seterusnya. Helai. Helai. Okey, betul. Lagi. Kotak. Kotak. Bagus. Naskah. Betul-betul. Lagi. Sebentuk. Sebentuk. Ya, betul. Sebatang cikgu. Ya, bagus. Kamu berdua dah berjaya meneka dalam puisi ni. Semua betul, tak ada salah ya. Okey. Bagus ya semua. Nampaknya kamu semua dah faham. Itulah penjuru bilangan perlu digunakan untuk kita menentukan bilangan sesuatu. Jadi kamu semua pun dah faham dan berjaya memahami dan berjaya memahami fungsi penjuru bilangan dan mampu menggunakannya dengan betul. Jadi kita punya objektif pembelajaran pada kelas kali ini telah tercapai. Tahniah, berikan tepukan untuk diri sendiri. Terima kasih cikgu. Okey semua, itu saja untuk cikgu pada kelas kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi kelas Bahasa Melayu tahun 2 akan datang. Sila jaga diri ya semua. Baik cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cikgu. Okey, jaga diri, jaga jarak. Terima kasih cikgu.